Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Saidatun Tafsir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Said Mahusin bin Said Ahmad selaku penceramah undangan, Timbalan-timbalan Dekan, Pendudukan, Encik Airul Azmi Ishak selaku penyelaras program online fakulti, staf-staf Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, tuan-tuan dan juga puan-puan, penonton, para pendengar yang mengikuti siaran kita pada pagi ini secara langsung di Facebook ataupun di web fakulti. Terima kasih atas kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama meneruskan lagi siri program Rohanian Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang telah pun masuk ke minggu yang ke-41 ataupun siri yang ke-41, dan hari ini akan membawakan satu tajuk yang sangat penting. Mungkin dah banyak yang kita terlepas pandang ataupun terlupakan tajuk ini, iaitu wajib memelihara nasab keturunan, yang akan diangkat daripada surah dan terjemah ayat surah An-Nur ayat 6 hingga 9. Dan terima kasih juga kepada kori-kori undangan yang telah bersiap sedia untuk membacakan semula ayat 6 hingga 9. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di pagi yang penuh barakah ini, kita akan meneruskan lagi sesi perkongsian ilmu, perkongsian kerohanian, ilmu-ilmu kerohanian ini bagi mematapkan jiwa kita, bagi mendengar satu penerangan yang sangat penting daripada Al-Fadhil Ustaz Said Mahusin ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya dengan berbesar hati menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Said Mahusin untuk meneruskan acara. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh share kan ni? Silakan Ustaz, silakan. Okay. Ustaz mulakan dengan bacaan dulu. Baik, terima kasih saudara pengerusi, Puan Dekan, pentadbiran dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di pagi ini kita akan mulakan dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu dalam surah Nur ayat 6 hingga 9. Jadi saya akan bacakan dulu. Nampak tak? Ya, nampak. Full screen Ustaz. Kena full screen kan? Full screen. Tapi nampak lah. Nampak insyaAllah. Okey. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 6 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca dulu. Silakan Ustaz. Nampak? Ya, nampak. Dekat skrin nampak Dekat skrin nampak Ustaz? Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan kita teruskan saja mempersilakan qari yang pertama, qari undangan pertama untuk Muhammad Yazid untuk meneruskan mengulang bacaan ayat surah An-Nur ayat 6 hingga 9. Silakan Cik Yazid. Terima kasih Jais. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Cik Yazid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Encik Yazid dan kita terus persilakan qari undangan yang kedua Encik Iqmal bin Ilyas. Silakan Iqmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Encik Iqmal. Bacaan yang baik. Dan kita teruskan mempersilakan qari undangan kita yang ketiga, iaitu Saudara Zainal Abidin binti Tukiman. Silakan Kang Zainal. Terima kasih Kang Jais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Zainal, dan kepada tiga qari undangan yang telah pun membacakan semula surah An-Nur ayat 6 hingga 9, dan saya akan membacakan terjemahan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang ini mengesahkan tuduhannya itu, hanyalah dirinya sendiri. Maka persaksian yang pada sarah bagi seseorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan 4 kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, yakni hendaklah ia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta. Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri, yakni yang kena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya, yakni yang menuduh itu, sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima ini, hendaklah ia berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar. Sadaqallahul azim. Demikian tadi terjemahan ayat daripada surah An-Nur ayat 6 hingga 9, dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Said Mausin untuk menyampaikan program kerohanian yang bertajuk Wajib Memelihara Nasab. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kang Jais. Alhamdulillah, kita dah selesai membaca beberapa ayat daripada surah An-Nur ayat 6 hingga 9. Baik, untuk perbincangan pada pagi ini, saya kemukakan asbabun nuzul kepada ayat. Asbabun nuzul itu apa? Kang Jais? Sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat. Baik. Sebab turunnya ayat berdasarkan kepada satu peristiwa sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahawa Hilal bin Umayyah telah pulang dari kebunnya pada lewat malam. Tiba-tiba dia terlihat seorang laki-laki di sisi isterinya. Beliau melihat dengan mata kepala dan mendengar dengan kedua-dua belah telinganya. Namun tidak memaki hamun lelaki tersebut sehingga pagi. Lalu beliau bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendatangi keluargaku pada suatu malam. Tiba-tiba aku mendapati di sisi mereka ada seorang laki-laki. Aku amati dia dengan mataku dan mendengar dengan kedua belah telingaku sendiri." Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan reaksi yang kurang memuaskan. Lalu turunlah ayat daripada surah An-Nur ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Itu dia punya asbabun nuzulnya, peristiwa di sebalik ayat yang kita baca pada pagi ini. Baik, jadi menurut jumhur ulama adalah kebanyakan para ulama, bahawa peristiwa yang sedang kita bincangkan ini disebut sebagai peristiwa li'an. Bukan lian, li'an.
yang melibatkan Hilal bin Umayyah adalah peristiwa yang pertama berlaku dalam sejarah Islam. Peristiwa yang pertama. Bukan maknanya tidak ada peristiwa selepas itu. Jadi selepas itu banyaklah peristiwa-peristiwa li'an yang berlaku, termasuklah di dalam masyarakat kita yang tanpa kita sedari sebenarnya ada dia punya perlakuan itu yang menyebabkan berlakunya keruntuhan sebuah rumah tangga yang sepatutnya kita menjaga keturunan, menjaga nasab keturunan kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali semuanya sedia maklum suatu kaedah ataupun suatu ketetapan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menentukan nasab keturunan daripada isteri, iaitu dengan kaedah li'an. Jadi kita akan bincangkan nanti beberapa perkara yang berkaitan dengan li'an. Jadi kena baca betul-betul tu. Li'an bukannya li'an. Baik. Kenapa Islam mewajibkan kita memelihara nasab keturunan? Kenapa Islam mewajibkan kita memelihara nasab keturunan kita? Baik, anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal harganya kepada kedua ibu bapa. Anak ini sebagai harta yang tidak ternilai, yang tidak boleh kita nilai. Apabila pasangan suami isteri berkahwin, mereka inginkan keturunan, mereka inginkan zuriat, mereka inginkan anak. Jadi perkahwinan itu merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anak keturunan. Dan menjadi kewajipan kepada ibu bapa untuk menjaga anak-anak mereka, kerana anak-anak adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan nama yang baik-baik. Apabila saja anak itu dilahirkan, setelah cukup usianya 7 hari diberikan nama, disunat diberikan nama dan ditahnik. Ditahnik. Tahnik ini adalah untuk dipanggil ini membuka mulut. Ditahnik dan diberi nama dan diakikahkan. Jadi nama yang diberi oleh ibu bapa kepada anak-anak hendaklah nama yang baik-baik, kerana nama itu nanti juga akan disebut di akhirat. Jadi kalau nama yang tak baik disebut di akhirat, akan menyebabkan rasa malulah kepada anak-anak. Jadi ibu bapa menjadi kewajipan kepada mereka untuk memberikan nama yang baik-baik kepada anak-anak. Serta diberikan penjagaan yang sempurna dari aspek jasmaninya, emosinya, rohaninya dan juga intelek. Ini semua kita sedia maklumlah. Bukan saja diberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tapi juga hendaklah dijaga dengan sempurna. Dia punya fizikalnya, jasmaninya, kemudian emosinya dan inteleknya. Spiritual dan juga inteleknya. Dan ibu bapa juga hendaklah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. Maksudnya pendidikan duniawi dan juga pendidikan ukhrawi sepanjang kehidupan mereka. Jadi memberi pendidikan kepada anak-anak ini menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa. Baik, bagaimana kita memperolehi zuriat keturunan? Pertamanya, Islam mensyariatkan perkahwinan. Jadi perkahwinan ini merupakan suatu amalan sunnah yang sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin, dan barang siapa yang mengikut perkahwinan itu berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pahala, mendapat pahala mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi laki-laki dan perempuan yang ada kemampuan untuk berkahwin, hendaklah mereka berkahwin. Kerana perkahwinan itu merupakan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. The law of nature, sunnah kehidupan. Kemudian Islam juga melarang penzinaan. Islam mensyariatkan perkahwinan dan melarangkan penzinaan.
Kerana hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Begitu juga umpamanya untuk mendapatkan zuriat, barangkali ada di antara pasangan suami isteri yang tidak mampu untuk melahirkan anak. Tak ada tak dapat anak dalam tempoh yang panjang. Tidak ada anak dalam tempoh yang panjang. Ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berputus asa. Kerana semuanya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa penyelesaiannya kalau tak dapat anak? Maka Islam telah mengharuskan mengambil anak angkat. Tetapi yang menjadi masalahnya dalam masyarakat kita pada hari ini, ibu bapa yang mengambil anak angkat itu dibinkan kepada suaminya, kepada bapanya, suami itu. Dan ini merupakan suatu larangan di sisi Islam. Jadi anak-anak itu hendaklah dibinkan dengan nama, dengan bin bapa asal. Kita boleh ambil anak angkat, tapi jangan bin dengan kita. Dia hendaklah dibinkan dengan bapa yang asal. Ada juga setengah daripada keluarga mengambil anak angkat yang dibuang. Kita tak tahu siapa dia, bapanya. Maka dibinkan kepada bin Abdullah. Ini anak-anak yang disebut sebagai anak tak sah tarah ni. Anak tak sah tarah boleh dibinkan kepada. Begitu juga seterusnya adalah anak susuan. Anak susuan ini barangkali perlu juga diberikan perhatian oleh kita. Di mana kadang-kadang berlaku perkahwinan di antara adik-beradik susuan. Dan perkahwinan antara adik-beradik susuan ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sebab tak tahu. Ibu bapa bekerja, anak-anak dihantar ke nursery, ke tempat penjagaan kanak-kanak, dan kebetulan pada waktu itu penjaga kanak-kanak itu barangkali sedang menyusukan anaknya. Dia ambil anak kita, disusukan anak kita, maka jadi anak susuan kepada kepada penjaga tu. Maka ini juga tidak kena pastikanlah, kena pastikan bahawa perkara tersebut kalau berlaku dimaklumkan, kerana dia akan mengakibatkan kemudian hari apabila berlakunya perkahwinan yang tanpa disedari rupa-rupanya adik-beradik susuan. Okey, seterusnya pensyariatan perkahwinan ini kalau kita dapat lihat dalam Quran banyaklah ayat-ayat. Di antaranya kita boleh tengok ayat di antaranya dalam surah An-Nisa ayat yang pertama tu. Ayat pertama tu sudah menjelaskan tentang keharusan perkahwinan dalam Islam. Jadi saya tak huraikan ayatnya, saya tak sebut ayatnya. Jadi boleh tengoklah itu, maknanya dalam Islam Islam mensyariatkan perkahwinan itu berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian larangan zina. Begitu juga larangan zina. Zina ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Tapi perbuatan zina ini sedang berlaku dalam masyarakat kita secara berleluasa, sehingga kita dapati bahawa ada anak-anak yang dibuang di merata tempat. Okey, objektif perkahwinan, antara objektif perkahwinan ni, Kak Jais, dengar tak Kak Jais? Ada tak ada orang ni? Ada, mendengar. Ada, alhamdulillah. Okey, sebab senyap. Bab kahwin suka dengar. Senyap je ni. Okey. Ini antara objektif perkahwinan. Perkahwinan merupakan amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara objektifnya ialah untuk mewujudkan kerjasama antara suami dan isteri dalam mendidik dan menjaga nasab keturunan mereka.
Jadi suami isteri ini wajib menjaga nasab keturunan. Bukan suami saja, isteri juga wajib menjaga nasab keturunan mereka. Yang kedua, memelihara kehormatan pasangan suami isteri daripada terjebak dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti perzinaan ataupun persetubuhan haram. Jadi ini isteri kena jaga suami dia. Isteri kena jaga suami dia, isteri kena persiapkan dirinya untuk menghalang suaminya daripada terjebak dengan perbuatan yang tidak bermoral ini, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penzinaan dan juga juga disebut sebagai persetubuhan. Jadi ini menjadi kewajipan. Kita tahulah bila kita berkahwin, kita ada beberapa kewajipan. Suami ada kewajipan dia, suami ada hak dia. Isteri ada kewajipan dia, isteri ada hak dia. Jadi masing-masing hendaklah menjaga sebab sebelum perkahwinan itu sudah ada kursus-kursus yang dianjurkan. Dan patutnya masyarakat Islam tidak menjadi suatu masalah kepada mereka untuk menunaikan hak-hak dan kewajipan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah mereka melangsungkan perkahwinan. Baik, dengan perkahwinan itu seseorang isteri hendaklah mengkhususkan ataupun wajib mengkhususkan dirinya dengan suaminya sahaja. Ini kita faham ni. Dengan perkahwinan, seorang isteri wajib mengkhususkan dirinya dengan suaminya sahaja. Dan diharamkan ke atasnya mengkhianati suaminya. Atau dengan kata lain, haram bagi isteri itu membiarkan kebunnya diserami dengan air selain daripada suami. Tapi yang sangat penting. Faham ya? Yang ini faham. Namun begitu, di sebalik keindahan perkahwinan, terdapat juga masalah yang timbul yang kemudiannya menyebabkan perkahwinan tersebut tergugat. Kusangka nanas dari permatang, rupanya pandang tiada berduri. Kusangka panas hingga petang, rupanya hujan di tengah hari. Biasa tuan-tuan ya, biasa kita dengar ni. Panas itu tidak sampai kita ingat panas itu sampai petang, rupanya hujan di tengah hari ini, artinya ada masalah lah. Ada masalah. Betul kan, Kang? Kang Jais? Saya Betul. betul Ustaz, kadang-kadang. Kadang-kadang kita sangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Jadi kalau hujan sedikit tak apa. Sedikit-sedikit itu lumrah perkahwinan. Tetapi kalau hujan lebat sampai banjir, ini jadi masalah. Sampai kita pindah rumah. Banjir sampai pindah rumah jadi masalah lah. Okey, jadi kita nak cerita sekarang ni ialah perkahwinan bubar. Bubarnya perkahwinan, kesan daripada masalah ini, maka akhirnya akan menyebabkan terbubarnya ikatan perkahwinan antara suami dan isteri. Yang sebelum ni berjanji macam-macam, berbagai-bagai janjinya, hidup sehidup semati, tapi apabila berlakunya hujan di tengah hari, maka terbubarlah perkahwinan itu antara suami isteri. Jadi pembubaran perkahwinan terjadi disebabkan pelbagai perkara, antaranya adalah tolak, huluk, fasakh dan li'an. Ini yang kita nak bincang. Okey, beberapa kaedah yang ini saya sebut saja, kita tak huraikan kerana masanya tidak ada, dan ini boleh dibincangkan sangat panjang lebar dan sangat penting sebenarnya untuk kita bincangkan berkaitan dengan perkahwinan ini. Antara beberapa kaedah perkahwinan, antaranya tolak. Itu biasa kita dengar, cerai. Tolak tu cerai. Yang keduanya huluk, tebus tolak. Yang ketiganya fasakh, pembubaran perkahwinan melalui mahkamah. Yang ketiga zihar, itu menyamakan anggota tubuh badan isteri dengan mahramnya. Yang kelima ilak, sumpah suami untuk tidak menyetubuhi isteri dalam tempoh tertentu. Dan yang terakhir, yang keenamnya adalah li'an, sumpah laknat. Yang ini yang kita nak bincang. Sumpah laknat ini yang kita nak bincang berdasarkan daripada surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9 tadi. Baik. Perkataan li'an berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud jauh dan laknat. Jauh dan laknat. Li'an juga bermaksud jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana suami dan isteri yang saling berli'an akan menyebabkan mereka terpisah untuk selama-lamanya dan diharamkan kembali sebagai pasangan suami.
secara terminologi, li'an merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya dengan 5 kali sumpah. Dan pada sumpah yang terakhir, si suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat Allah ke atasnya sekiranya dia berdusta. Yang kita baca ayat tadi, 4 kali bersumpah, kemudian sumpah yang kelima, laknat Allah ke atasnya sekiranya dia berdusta. Dari segi istilah, li'an ialah sumpah laknat kerana berlakunya tuduhan qazaf. Dengan maksud bahawa suami menuduh isterinya berlaku zina, melakukan perbuatan zina. Itu namanya qazaf. Tetapi suami tidak boleh mendatangkan saksi. Dalam masalah qazaf, apabila seseorang menuduh seorang perempuan melakukan perbuatan zina, kemudian dia tidak ada membawa saksi 4 orang, dia akan dikenakan hukuman qazaf. Iaitu disebab sebanyak 80 kali perbuatan. Dalam kes suami isteri, apabila suami menuduh isteri melakukan perbuatan zina, qazaf, dengan tidak ada saksi, tidak dibawa saksi, 4 orang saksi laki-laki, maka si suami hendaklah bersumpah. Ini dikatakan sumpah li'an. Li'an ialah sumpah laknat kerana berlakunya tuduhan qazaf oleh suami terhadap isterinya. Sama ada untuk menafikan nasab anak yang dikandung oleh isteri ataupun menuduh isteri melakukan zina. Ada setengah-setengah orang, pasangan suami isterinya mengandung. Kemudian dia kata, ni anak siapa ni? Yang dikandung dalam, anak yang dikandung dalam rahim ibunya dalam kandungan isteri itu bukan anak dia. Ini berlaku. Suami menuduh anak yang sedang dikandung oleh isterinya bukan anak dia. Ini suatu tuduhan yang sangat hebatlah. Dan sepatutnya tidak berlaku. Ataupun menuduh isterinya melakukan perbuatan zina. Bagaimana berlakunya li'an? Sebagaimana ta'rif tersebut dapat dipahami bahawa li'an terjadi 2 keadaan. Pertama, suami menuduh isteri melakukan zina sedangkan dia tidak mampu untuk membawa 4 orang saksi. Ini namanya qazaf. Okey. Si suami menafikan nasab anak yang dikandung oleh isterinya kerana wujudnya kesamaran dalam proses kehamilan isteri. Ini barangkali ada kes-kes yang suami berjauhan dengan isterinya, jumpa sekali-sekala aja. Tiba-tiba dalam tempoh yang barangkali panjang dia tak balik. Kemudian dia balik, dia dapati isterinya hamil. Ini menjadi masalah lah. Menjadi masalah dan timbul keraguan kepada si suami. Kenapa sampainya begitu? Kenapa sampai jadi begitu? Dalam Islam, suami dapat menafikan nasab anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya selagi mana dia dapat membuktikan bahawa suami belum pernah bersetubuh dengan isterinya. Akan tetapi secara tiba-tiba isterinya mengandung. Ini sama ada berlaku ataupun tidak, dalam masyarakat kita, dalam sejarah memang pernah berlaku lah. Okay. Yang kedua, anak tersebut lahir kurang daripada 6 bulan. Ini juga kena faham. Berlaku perkahwinan antara suami isteri, antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan daripada tempoh hubungan suami isteri. Jadi ini menyebabkan suami syak, ini bukan anak dia. Sebab sepatutnya dia hendaklah, isteri itu hendaklah melahirkan anak selepas tempoh daripada perkahwinan itu lebih daripada 6 bulan. Lebih daripada 6 bulan. Biasanya 7 bulan lah. Lahir 7 bulan ataupun 9 bulan 10 hari. Yang ini kurang. Jadi kalau kurang daripada 6 bulan, ini artinya ada sesuatu yang berlaku lah. Ada sesuatu yang terjadi sebelum perkahwinan. Jadi kemungkinannya wanita itu sudah melakukan hubungan dengan laki-laki lain dan dia hamil, kemudian dia berkahwin dengan laki-laki yang menjadi suaminya sekarang ini, menyebabkan timbul keraguan di kalangan dia kepada suami, dan anak itu sebenarnya tidak sah dari segi nasab suami. Jadi kalau anak lahir daripada isteri kurang daripada tempoh 6 bulan daripada perkahwinan, anak itu disebut sebagai anak tak sah syarak. Sedangkan anak lahir dengan sifat yang sempurna. Kalau dia lahir tak sempurna itu lain cerita lah. Gugur, itu tak jadi masalah. Yang ini lahir sempurna, sifatnya sempurna, tapi lahirnya kurang daripada 6 bulan dari tempoh perkahwinan. Ini seharusnya suami itu hendaklah meragui anak tersebut. Jadi boleh
boleh dibuat li'an. Yang ketiga, anak tersebut lahir selepas melebihi tempoh setahun, isteri jima oleh suaminya. Ini sama lama. Maknanya dalam tempoh yang panjang, dia melakukan hubungan suami isteri, kemudian barangkali dia tidak berjumpa lagi selepas itu, tiba-tiba isterinya hamil. Itu hamil itu anak siapa? Antara rukun li'annya pertama pihak yang meli'an, iaitu suami. Yang kedua, pihak yang dili'an, isteri. Yang ketiganya sebab li'an. Sebab li'an adalah suami menuduh isterinya melakukan zina ataupun suami ingin menafikan nasab anak yang dikandung oleh isteri. Kemudian lafaz li'an, ada lafaz. Syarat li'an, ada dua syarat. Pertama, syarat wajib. Pasangan tersebut masih berstatus suami isteri, sekalipun isteri tersebut belum disetubuhi oleh suami. Isteri tersebut belum disetubuhi oleh suami, atau isteri masih dalam iddah tolak raj'i berdasarkan pandangan mazhab Hanafi. Menurut jumhur ulama pula, suami juga boleh meli'an isteri dalam keadaan tolak ba'in. Ini perbahasannya istilah, tapi kita ringkaskan. Artinya istilah suami isteri lah. Masih lagi pasangan itu suami isteri. Kalau dah bercerai, dia tak boleh lah. Suami tidak boleh. Maknanya li'an isterinya. Yang kedua, hendaklah akad perkahwinan tersebut akad yang sah. Akad yang sah. Kalau akad yang tidak sah, tak boleh. Yang ketiga, suami yang melakukan li'an hendaklah seorang muslim. Yang keempat, adanya tuduhan qazaf daripada suami terhadap isteri. Okey, kita pergi kepada ni, masa tidak banyak ni. Proses li'an ni artinya di depan hakim lah, dalam mahkamah. Dan adalah disaksikan oleh mahkamah, disaksikan oleh hakim. Mana keputusannya oleh hakim. Contoh. Ini barangkali kita nak tengok contoh. Apa contohnya? Contoh ucapan li'an oleh suami. Suami hendaklah berkata, aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan mereka yang benar terhadap tuduhan zina yang dilakukan ke atas isteriku. Dan sesungguhnya anak ini, sekiranya isteri mengandung adalah anak daripada hasil penzinaan, bukannya hasil hubungan yang sah denganku. Jadi dia berkata ni 4 kali, dia bersumpah ni 4 kali. Dengan nama Allah. 4 kali. Kemudian yang kelima apa ucapan si suami itu? Kemudian suami berkata lagi untuk kali kelima setelah diberi nasihat oleh hakim tentang dosa akibat berdusta. Jadi kalau suami berdusta, laknat Allah ke atasnya. Maka yang kelima ni, sumpah yang kelima, suami mengatakan, dan ke atasku laknat Allah sekiranya aku daripada golongan yang berdusta. Ini bukan main-main. Jadi suami tidak boleh melakukan li'an ini secara mudah. Hendaklah dengan pasti bahawa anak yang dikandung oleh isterinya bukan anak dia. Ini untuk menjaga nasab dia. Sebab anak yang dilahirkan dibin kepada suami. Anak yang dilahirkan dibinkan kepada suami, tidak dibinkan kepada isteri. Jadi bila dibinkan kepada suami, jadi anak itu membawa nasab suami, membawa imej suami. Maka suami berhak untuk memastikan bahawa kandungan isterinya itu adalah hasil daripada hubungan suami isteri, bukannya hubungan-hubungan yang lain. Jadi maknanya suami untuk menjaga dia punya nasab keturunan boleh melakukan itu. Ini contoh ucapan isteri pula, samalah tadi. Isteri mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah, si fulan itu termasuk orang yang berdusta dalam tuduhannya terhadapku, banyak 4 kali. Dan yang kelima diucapkan, dan di atasku kemurkaan Allah sekiranya dia, yakni suami yang membuat tuduhan termasuk dalam kalangan orang yang maknanya suami isteri juga harus sumpah. Sebab ini kalau suami itu benar, kalau isteri itu benar, dia yakin bahawa anak yang dikandung itu adalah anak suami dia kena bersumpah. Sekiranya isteri enggan bersumpah, bila suami tuduh isteri melakukan zina, isteri enggan bersumpah, maka keenganan bersumpah isteri itu hendaklah diputuskan oleh mahkamah bahawa isteri seolah-olah ikrar mengaku bahawa dia telah melakukan zina,
dan hendaklah disabitkan dengan hukuman sebat ataupun hukuman rejam sampai sebab dia tidak mahu bersumpah. Bila dia tak mahu bersumpah dengan alasan maka hakim menganggap bahawa seolah-olah benarlah tuduhan suami itu, maka isteri hendaklah dikenakan hukuman hudud, iaitu hukuman zina dengan rejam sampai mati. Jadi implikasi, apakah implikasi? Wajib dipisahkan antara keduanya. Perpisahan disebabkan li'an menyebabkan haram selama-lamanya untuk pasangan tersebut kembali semula menurut pandangan jumhur. Sekiranya li'an tersebut adalah untuk menafikan nasab anak, maka terputuslah tanggungjawab suami terhadap anak tersebut. Maka tidak wajib bagi suami memberikan nafkah terhadap anak dan isteri tersebut sebagaimana tiadanya pewarisan antara keduanya. Anak yang lahir tidak boleh dibenkkan kepada suami, malah dinisbahkan kepada isterinya. Kesimpulan, li'an merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya sendiri, iaitu berzina. Li'an merupakan suatu alternatif yang ditawarkan oleh Islam kepada umatnya seandainya di tengah-tengah perkahwinan wujudnya suatu kejanggalan berkaitan anak yang dikandung oleh isteri. Pensyariatan li'an dapat menjamin, ini kita nak tekankan di sini, li'an ni bukanlah mudah-mudah, bukanlah mudah-mudah suami nak menuduh isterinya melakukan perbuatan zina. Dia kena pastikan, suami itu mesti memastikan bahawa memang benar isterinya melakukan perbuatan zina dan anak itu bukan anak dia. Barulah dia boleh boleh melakukan sekiranya suami mendapati kelakuan isterinya tidak disukai oleh suami, bercanggah dengan syariat Islam, lari daripada moral Islam, akhlak Islam, dia tidak boleh menuduh isteri itu melakukan zina, sebab itu menimbulkan qazaf. Kalau sekiranya suami mendapati isterinya tidak baik lagi untuk dirinya, tidak cocok lagi untuk dirinya, dan tidak sesuai untuk dirinya, maka bolehlah dilepaskan isteri itu dengan baik. Artinya ditolak, ceraikan dengan baik. Jadi tidak perlulah melalui proses li'an. Proses li'an ini apabila si suami dengan pasti mendapati bahawa anak yang dikandung oleh isteri itu bukan anak dia. Dengan pasti. Sebab ini dia punya implikasinya sangat besar dan kesannya sangat besar hingga kepada laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pensyariatan li'an dapat menjamin kesahihan nasab dan keturunan manusia serta menyelamatkan maruah suami dan li'an juga menghindarkan suami dan isteri daripada dikenakan hukuman had, qazaf dan juga had. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, suami menuduh isteri ataupun sesiapa sahaja seorang laki-laki menuduh seorang perempuan melakukan perbuatan zina tanpa saksi, maka dikenakan qazaf. Qazaf ni adalah hukuman hudud. Sebab tuduh tanpa bukti, tanpa saksi. Jadi untuk menghindarkan suami daripada dikenakan hukuman qazaf, suami boleh li'an. Sampai kepada li'an tu, suami boleh li'an dengan sumpah, 5 kali sumpah, dan isteri boleh mengucapkan sumpah juga untuk menafikan dirinya, menafikan anak yang dalam kandungannya anak zina, tapi anak suami dia. Dia pasti anak itu adalah anak suami dia. Jadi li'an menghindarkan suami dan isteri daripada dikenakan hukuman had, qazaf dan juga had. Okey, Cik Ais, ada persoalan? Saya kira itu saja. Masa pun sudah sampai jam 6 sampai jam 9 ni. Agak-agaknya faham tak apa yang dikatakan li'an ni? Faham Ustaz rasanya? Faham. Li'an ni faham ya? Ya. Maknanya dalam masyarakat kita agak-agaknya berlaku tak li'an ni? Sangat jarang rasanya Ustaz. Ada benda ni kita tidak berlaku, tidak nampak depan mata, saya rasa. Mungkin di kalangan tu ada, tapi mungkin tak ramai lah Ustaz.
Tapi kalau kita pergi kepada perbicaraan di mahkamah, Itu mungkin. banyak kes li'an. Betul. Sebab sekarang ni zaman moden macam-macam dengan WhatsApp-nya, dengan Telegram-nya, dengan berbagai-bagai Betul. media. Ya. Jadi syak wasangka suami itu maknanya tebal. Syak wasangka suami itu tebal kepada isteri. Betul. Apa Sama tambah? juga isteri punya syak wasangka pun tebal juga pada Betul suami. juga, betul juga. Tapi kalau isteri syak wasangka kepada suami, dia tidak boleh pergi kepada li'an. Sebab suami itu dia tidak mengandung, dia tidak melahirkan zuriat. Betul. Maksudnya dia bimbang isteri apabila suami itu makan di luar, berkahwin lain, kahwin dua, poligami dan seumpamanya. Ya, betul. Itu. Cumanya kalau kita lihat seperti mana yang disebutkan tadi, kes-kes mahkamah banyaklah yang melibatkan li'an ini. Seperti mana yang saya sebutkan tadi lah. Melibatkan medium semasa ni yang banyak yang syak wasangka, akhirnya berlakulah kegaduhan dalam rumah tangga dan Islam memberikan penyelesaian iaitu dengan Baik. ucapan sumpah li'an. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada persoalan di ruangan chat di Webex nampaknya ada soalan. Ada satu soalan Ustaz, saya bacakan. Apa dia? Kalau ada daripada seorang sahabat kita ni, kalau dibuktikan melalui ujian DNA, bagaimanakah keselian ini boleh dilaksanakan kerana nasab keturunan bolehkah dibuktikan melalui ujian DNA? Silakan Ustaz. Okey, ujian DNA untuk mensabitkan anak dalam kandungan. Betul. Ujian DNA untuk mensabitkan anak dalam kandungan, apa yang saya bacalah berdasarkan kepada keputusan fatwa dan pendapat kebanyakan para ulama, dibenarkan. Boleh harus artinya dibenarkan sebagai sumber sokongan bahawa anak itu adalah anak dia melalui ujian DNA. Tetapi untuk menafikan anak dalam kandungan itu, anak dia tidak boleh dengan DNA. Dia mesti dengan li'an. Okey. Ada dua. Kena dengan li'an Untuk menafikan mesti dengan li'an. Tapi untuk mensabitkan anak dalam kandungan itu adalah anak dia, itu boleh sokongannya dengan DNA. Okey, faham. Ada lagi soalan? Satu lagi soalan Ustaz. Ya, baik. Ustaz, maaf nak bertanya, macam mana mereka yang bernikah setelah bersama tetapi si suami telah melafazkan li'an? Okey. Li'an ini apabila macam mana nak lafazkan li'an? Sebab li'an ini adalah setelah suami mendapati bahawa isterinya hamil. Nak menafikan nasab mestilah isteri itu hamil dulu kan? Betul. Kalau isteri itu tak hamil, macam mana nak menafikan nasab dia? Belum apa-apa, belum ada anak, belum ada hasil. Jadi tidak boleh berlaku li'an lah. Apabila suami mendapati isterinya hamil dan dia syak kehamilan isteri itu bukan daripada benih dia, itu boleh li'an. Tapi kalau baru berkahwin, belum ada tanda isteri hamil, nak li'an buat apa? Kalau dia tak suka dengan isterinya, dia cerai je lah. Dia cerai je. Dia tak perlu li'an lah. Tak perlu li'an. Faham ya? Tak perlu li'an. Yang ada maknanya mesti ada benih tu. Dia tahu isterinya hamil. Tapi dia syak kehamilan itu bukan daripada dia, tapi mungkin daripada pergaulan isteri dengan yang lain-lain ataupun seumpamanya lah. Kalau misal kata dia belum ada tanda-tanda kehamilan, tak perlu. Tak perlu. Baik. Okay. Ada lagi? Nampaknya tak ada Ustaz. Itu saja soalan yang dapat saya kutip daripada dua-dua media sosial kita ni. Alhamdulillah. Dia sebenarnya panjang, cerita ni panjang, tapi kita masih tak ada banyak perkara yang perlu diuraikan dan banyak istilah-istilah yang melibatkan hukum. Jadi kita suami isteri ni memang kena belajar, kena rujuk, kena menadah kitab, kena belajar berguru betul. Berguru, kena ada kelas untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan. Kadang-kadang kita tidak sedar bahawa kita telah melakukan suatu kesalahan di sisi syarak. Umpamanya yang tadilah yang saya sebutkan tadi, zihar. Barangkali apa dia zihar? Menyamakan anggota isteri dengan mahram. Dengan mahram dia.
Kan, dengan ibu dia, dengan adik-beradik dia. Betul. Dengan niat untuk menceraikan, dia tak suka. Dengan dia tak suka kepada isterinya itu. Maka disebut, disamakan anggota tubuh badan tu dengan ibu ataupun adik-beradik dia. Tapi kalau sekarang ni bermanja-manja, suami bermanja-manja dengan isteri, dengan menyebut sifat-sifat isteri berbandingkan dengan sifat ibu adik-beradik ni, tak apa, dia tak ada niat. Ini dalam masyarakat jahiliah. Macam tu dibolehkan Ustaz Boleh, dia tak ada niat. Okey. Yang zihar ini adalah niat dia nak menceraikan isteri. Okey, faham. Niat dia nak menceraikan isteri. Itu tak boleh. Maka kalau bermanja-manja, itu tak jadi masalah. Baik. Okey, itu saja. Dan kita barangkali disudahi, masa dah habis. InsyaAllah kita berterima kasih kok. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mafrudan wa la mahruma. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا اكشف عنا العذاب والوباء والبلاء والغلاء ما لا يكشف أحد غيرك. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Syed Mahusin yang telah memberikan kita satu penerangan yang sangat jelas, tapi saya yakin kita semua tak puas dan belum memahami secara sejelas-jelasnya. Mungkin faktor masa yang terlalu mengimpit. Namun begitu, apa yang ditekankan dalam ini adalah li'an, betapa li'an itu perlu kita lakukan demi menjaga nasab kita, keturunan kita dan sebagainya. Semoga elemen sebegini dapat diteruskan dari masa ke masa untuk kita menghasilkan satu rumah tangga, hubungan suami isteri yang bahagia dan mempunyai keturunan yang baik-baik, insya-Allah. Jadi semoga kita dipertemukan di lain masa dan ketika. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Syed Mahusin yang telah berkongsi ilmu pengetahuan. InsyaAllah Ustaz, kita berjumpa di sesi akan datang untuk menjelaskan lagi tajuk ini, insyaAllah. Mantap, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, yang terlibat dalam menjayakan program ini, dan semoga kita dipertemukan di lain masa dan ketika. Jazakallah. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua.